Malaysia patut contohi Indonesia, security makanan diambang krisis. Indonesia mahu hentikan import beras, garam, gula, dan jagung menjelang 2025. Malaysia, apa tindakan kita? Adakah kita bersedia menghadapi krisis makanan jika bekalan impor terhenti? Mari kita bincangkan. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Baru-baru ini, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan menterinya untuk menghentikan impor beras, garam, gula, dan jagung menjelang tahun 2025. Menteri Penyelaras Makanan Indonesia Zulkifli Hasan turut memaklumkan bahwa tiada kuota impor ditetapkan bagi komoditi tersebut pada tahun ini. Keputusan ini menandakan tekad Indonesia untuk berdikari dalam pengeluaran makanan asas dan memastikan negara itu tidak lagi bergantung pada bekalan luar, sekaligus mengukuhkan ketahanan makanan mereka. Langkah ini menimbulkan persoalan penting untuk Malaysia. Adakah kita juga akan bersedia untuk mengambil tindakan yang sama? Menurut pakar ekonomi dari University College ICATS, Kuching, Profesor Datuk Dr. Sazali Abu Mansor, keputusan Indonesia ini tidak akan memberi kesan langsung kepada Malaysia karena kita bukan pengekspor utama komoditi ini ke negara jiran tersebut. Namun beliau menekankan bahwa tindakan Indonesia ini seharusnya menjadi cermin kepada Malaysia untuk memikirkan strategi jangka panjang dalam memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Malaysia selama ini bergantung kepada import beras daripada negara seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Namun dengan peningkatan populasi dan perubahan iklim yang semakin ketara, bergantung sepenuhnya kepada import bukanlah penyelesaian lestari. Malaysia memerlukan dasar holistik yang kukuh untuk meningkatkan produktiviti sektor pertanian tempatan, terutama dalam pengeluaran beras yang merupakan makanan ruji rakyat Malaysia. Realitinya, kebergantungan Malaysia terhadap bekalan makanan import semakin membimbangkan. Statistik menunjukkan bahwa Malaysia mengimport kira-kira 30% daripada bekalan beras setiap tahun dengan kos import makanan mencecah lebih 50 bilion ringgit setahun. Pengeluaran tempatan hanya mampu menampung kira-kira 70% daripada keperluan domestik. Ini bukan sahaja melibatkan isu ekonomi tetapi juga soal keselamatan negara. Jika berlaku gangguan bekalan dari negara pengekspor, Malaysia mungkin menghadapi krisis bekalan makanan yang lebih serius. Lebih merisaukan lagi, walaupun kerajaan mempunyai pelbagai dasar pertanian, pelaksanaannya seringkali terhalang oleh birokrasi, kekurangan infrastruktur, dan kebergantungan kepada subsidi yang tidak disalurkan dengan cekap. Datuk Sazali turut mencadangkan agar kerajaan mewajibkan syarikat yang memiliki ladang kelapa sawit untuk turut sama mengusahakan tanaman padi. Langkah ini bukan sahaja dapat mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian, tetapi juga mampu untuk membantu meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Sebagai balasan, syarikat-syarikat ini boleh diberikan insentif seperti pengurangan cukai atau bantuan keuangan. Bagaimanapun, cadangan ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada kerajaan dan pihak swasta untuk memastikan kejayaan pelaksanaannya. Setakat ini, penglibatan syarikat swasta dalam pengeluaran makanan asas masih pada tahap minimum dan kebanyakan syarikat lebih cenderung mengejar keuntungan dalam sektor perladangan komoditi seperti kelapa sawit dan getah. Isu infrastruktur juga menjadi penghalang utama dalam usaha meningkatkan pengeluaran padi tempatan, terutama di kawasan seperti Sarawak dan Sabah yang mempunyai tanah yang luas dan subur. Namun, kekurangan kemudahan saliran air
teknologi modern, dan akses kepada pasaran terus membangkitkan potensi sektor pertanian di kawasan ini. Walaupun tanah yang luas tersedia, kekurangan infrastruktur asas seperti jalan raya dan sistem pengairan menyukarkan petani untuk mengusahakan tanah dengan cekap. Kerajaan seharusnya mengambil langkah proaktif dalam menyediakan kemudahan asas yang mencukupi agar sektor pertanian di kawasan luar bandar dapat berkembang dengan lebih baik. Selain itu, dasar berkaitan sekuriti makanan seringkali berubah-ubah mengikut pertukaran kepimpinan politik. Ini menyebabkan tiada kesinambungan dalam usaha untuk memperkukuhkan sektor pertanian dan memastikan bekalan makanan yang stabil. Perkara ini turut membuka ruang kepada ketidaktentuan dan keraguan dalam kalangan pemain industri yang akhirnya menghalang pelaburan jangka panjang dalam sektor ini. Tambahan pula, petani kecil sering kali diabaikan dan tidak diberikan sokongan yang mencukupi sama ada dari segi keuangan maupun latihan teknologi modern. Jika isu ini tidak ditangani dengan segera, Malaysia mungkin berdepan krisis sekuriti makanan yang lebih parah pada masa hadapan. Dalam perbincangan ini timbul beberapa persoalan yang perlu direnungkan bersama. Mengapa Malaysia masih bergantung kepada import untuk makanan asas meskipun kita mempunyai tanah yang luas dan sumber yang mencukupi? Adakah masalah ini berpunca daripada kelemahan dasar kerajaan, sikap tidak peduli pihak swasta, atau kegagalan petani tempatan untuk meningkatkan produktiviti? Adakah isu ini dipolitikkan oleh pihak tertentu demi kepentingan sendiri, sedangkan keutamaan seharusnya diberikan kepada keselamatan makanan negara? Selain itu, bagaimana peranan kerajaan negeri dan persekutuan dalam bekerja sama untuk memastikan dasar yang lebih konsisten dalam meningkatkan pengeluaran pertanian? Isu ini juga membuka ruang untuk kita bertanya, adakah Malaysia bersedia mengikuti jejak Indonesia dalam menamatkan kebergantungan terhadap import makanan asas? Langkah ini memerlukan kesungguhan politik, komitmen daripada pihak swasta, dan sokongan berterusan daripada rakyat. Jika kita gagal mengambil tindakan segera, risiko yang bakal dihadapi bukan saja dalam bentuk krisis makanan, tetapi juga ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Keselamatan makanan bukan lagi isu yang boleh dipandang remeh. Sebaliknya, ia adalah kunci kepada kestabilan dan kesejahteraan negara pada masa hadapan. Adakah Malaysia sudah bersedia menghadapi kemungkinan krisis makanan jika bekalan impor terhenti? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak perbincangan kritikal seperti ini di Current Sphere MY. Suarakan pandangan Anda karena setiap suara penting untuk masa depan negara kita. Sekian saja, terima kasih.